Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bincangkan lagi sekali kertas 1. Okay, objektif. Kertas 1 memang target dalam 20 soalan. Target dalam 20 soalan. Kamu boleh jawab dengan baik. Okay. Jadi kita tengok nombor 1 ni. Dia soalan pasal apa ni? Ungkapkan. Ungkapkan 0,0008. Saya tak nampak. Saya kena ambil. Saya nampak. Okay. Dalam bentuk piawai, dalam bentuk piawai kita akan letak situ 0,00000888 dalam bentuk piawai. Kalau soalan ni macam ni, alhamdulillah lah, ini antara soalan yang agak mudah. Sebab apa? Kalau dia point kat depan senang. Iaitu kita ambil nombor belakang ni, kamu tengok soalan ni, nombor belakang ni. 3 nombor ni kita tukarkan jadi kepada basic kepada nombor piawai itu satu nombor di depan saja, 8.88. Kemudian darab dengan 10 kuasa. Kalau nombor dia perpuluhan di depan, kamu hanya perlu kira kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau 5 kosong, maksudnya dia adalah negatif 5. Ini cara kita tukarkan kepada nombor piawai. Mudah. Dan terus dapat jawapan kita kat sini adalah C. Nombor 1. Okey, kalau belakang cerita lain. Depan kalau kosong kat depan mudah macam ni. Kira kosong je. Dan berapa kosong itulah negatif dia. Termasuk kosong yang paling depan sekali. Okey. Tunggu. Ya. Kalau kosong tu kat depan macam mana pula? Kosong kat depan macam mana? Betul. 8.0000 macam tu. Dia nak kena negatif positif macam tu. Oh, yang ni kalau dia kat belakang. Kalau ada kat belakang. 88.0000 contoh macam ni lah. Kan? Okey, kalau macam ni sebenarnya kamu akan tengok perpuluhan asal dia kat mana? Perpuluhan asal kat belakang. Sini asal. Ni asal kan? Okey, kita nak jadi nombor piawai, basic kita mesti ambil nombor yang pertama. Jadi kita akan ambil nombor pertama, saya akan letak sini. Dan saya akan tulis sebagai 8.8 macam tu. Okey, kemudian kita akan kira antara perpuluhan yang asal dengan perpuluhan yang ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Ini jawapan kita akan jadi darab 10 kuasa 5. Okey, ini kaedah dia. Kalau banyak sangat point, dia akan ringkaskan. Kalau dalam buku kan dia ringkaskan point tu. Contoh saya bagi kat sini, saya ambil kat situ 54.3216. Panjang sangat point dia. Dia nak tukar kepada nombor piawai. Sama cerita dia. Mana perpuluhan asal? Sini. Sini perpuluhan asal. Jadi perpuluhan dalam nombor piawai mesti satu je sini. Jadi kita akan ambil, kita tak ambil semua. Kita ambil lebih kurang 3 nombor je. 3 nombor. Maksudnya saya akan ambil 5.43 je kat situ. Darab 10 kuasa. Tengok berapa jarak dia? 1. Macam tu. Boleh? Oh, maknanya dia tak kira lah. 216 dia tak kira. Ni tak kira dah. Oh. Biasanya dia tak ambil. Biasanya soalan tu dia tak akan ambil lah panjang-panjang kat depan. Nombor piawai dia tak akan ambil panjang. Paling dahsyat pun dia ambil 4 angka berti. Maksudnya 1, 2, 3, ada satu lagi nombor. Contoh kalau kamu jawab 5.432 pun boleh lah. Tapi sebab soalan dia objektif, kita ambil kat pilihan kita je. Macam tu. Lepas tu kamu tengok soalan objektif ni pun dia ambil 3 nombor je, nampak? 3 nombor je. Nombor piawai biasanya melibatkan 2 angka berti, bukan 2 angka berti, 3 angka berti. Boleh? Okey. Ni pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator pula, pertukaran ni susah pakai kalkulator. Kita pakai sendiri manual je. Pakai kalkulator kalau melibatkan pengiraan. Maksudnya nombor piawai dengan nombor piawai. Pengiraan. Contoh kat sini tak ada soalan ni, tak ada kot. Tak ada pengiraan. Saya tunjuklah soalan pengiraan. Contoh kalau saya bagi tahu soalan pengiraan, saya bagi kat situ 8.13 darab 10 kuasa 5. Contoh campur dengan 3.12 darab 10 kuasa 4. Okey. Kat sini kita boleh pakai kalkulator kamu. Kalau kamu pakai kalkulator, kamu tengok kalkulator saya pakai kalkulator handphone ni. Tapi saya rasa lebih kurang kot dia punya kaedah dia. Cuma kalkulator kamu lagi tepat lah. Macam mana? Contoh macam ni. Okey, ni kalkulator handphone saya. Saya akan tekan macam mana? Saya akan tekan yang ini
8.13, saya tak tekan 10, tekan eksponen terus. EXP ni tekan, dia keluar macam tu. E kita masukkan terus 5 macam tu. Kan? Jadi kemudian kita tambah dengan 3.12. Terus tekan E. Darab 10 ni adalah eksponen. E 4. Dia bagi jawapan macam tu. Okey, dia bagi jawapan macam tu, kita terus ambil 844,200. Ada setengah kalkulator tu dia bagi jawapan siap-siap dah. Jawapan ni dah siap lah, dah bagi dalam bentuk dalam bentuk PIY. Contoh macam ni kena tukarlah. 844,200 kena tukar. Jadi titik perpuluhan asal belakang, titik perpuluhan PIY kat depan. Jadi saya akan ambil 8.44 boleh, nak buat 8.442 pun tak apa. Kalau macam ni 4 nombor ambil semualah tepat. Darab dengan 10 kuasa, berapa jarak antara titik asal dengan titik PIY? 1, 2, 3, 4, 5. 10 kuasa 5. Macam ni pun ada soalan dia. Soalan melibatkan pengiraan. Okey. Itu soalan nombor 1. Sekejap. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 kat sini, topik berkenaan apa ni? Tengok topik berkenaan. Alamak. Asas nombor diberi bahawa 10110000 asas 2 sama dengan P 4 saya rasa 4. Cari nilai P. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita nak tukarkan asas 2 kepada asas 4. Asas 2 kepada asas 4. Dia macam-macam kaedah ada sebenarnya. Macam-macam kaedah ada. Sebab 2, 4 tak boleh pakai kalkulator. Sebab kalkulator kalau nak pakai kalkulator terus, kita hanya boleh guna asas 2, asas 8 dan asas 10. Ini boleh pakai kalkulator terus. Yang mana yang ini nama dia bin, yang ini occ, yang ini dec. Okay. Tapi kalau asal 4 tak boleh. Tak boleh. Tapi dia ada kaedah tertentu untuk jawab. Cuma saya akan guna kaedah yang biasa digunakan. Bukan yang teknik menjawab yang dahsyat semua, yang biasa. Maksudnya semua orang boleh guna untuk nak tukar apa-apa asas. Okay. Apa-apa asas kalau kita nak tukar, biasanya asas tu kita akan 2 ni, kita akan pergi dulu ke 10. Sebab asas paling basic asas 10. Saya akan pergi ke 10 dulu. Jadi 10 kemudian baru saya tukar ke 4. 2 akan pergi 10 dulu, 10 akan tukar ke 4. Jadi 2 pergi ke 10, kalau kamu pakai kalkulator pun boleh. Kalau tak nak pakai kalkulator pun tak apa. Pakai kalkulator boleh, tak nak pakai kalkulator pun tak apa. Okay? Kalau pakai kalkulator, tekan terus. Bin pergi ke dec. Okay? Kalau tak nak pakai kalkulator, boleh pakai macam saya ni. 10110000 asas 2. Saya akan tandakan, tengok 1. Ini paling senang 1. Saya 1 boleh, 0 boleh, tak kisah. Kalau 1 nilai, kalau 0 kuasa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya yang pertama ni kita ambil 1 darab 2 kuasa 6 campur 0 tak payah. 1 darab 2 kuasa 4 campur 1 darab 2 kuasa 3. Kita akan dapat dalam asas 10. Jadi kita ambil kalkulator, tekan 2 kuasa 6 campur dengan 2 kuasa 4 campur dengan 2 kuasa 3. Jadi kamu akan dapat situ 88. 88 nak tukar kepada asas 4. Jadi 10 pergi ke 4. Apa-apa base pada 10 nak pergi base apa-apa kita bahagi pula. Bahagi kita akan ambil 88. Saya bahagi 4. Okay, bila ni saya bagi kalkulator tengok. Ni tadi saya buat. Okay. Kan saya tu pakai kalkulator. Ambil 88. 88 ni bahagi 4 je. Bahagi 4. Dapat 22. 22 terus bahagi 4 lagi. Bahagi 4 lagi dapat 5.5. Kan? 5.5 kita tak ambil point. Ambil 5 saja. Nampak? Point tak ambil. Kemudian kita bahagi lagi dengan 4.
Kita dapat 1 point. Jadi 1 point tak payah tulis lah. Tinggal 1 saja. 1 sampai 1 habislah. Jadi jawapan kita kena buat macam mana? Kita kira baki. Kira baki, biasanya yang bawah sekali saya akan tolak dengan kosong. Akan dapat 1. Okey. Lepas tu saya darab. 1 darab 4, bawa sini. Tolak 4, nampak? 1 darab 4, bawa sini. Nanti kita akan tunjuk juga contoh kan. Okey. Kemudian 5 darab 4, 20, bawa sini. 22 tolak 20, 2. Macam tu. Kemudian 22 darab 4. Bawa sini. Akan dapat kosong. Jawapan kita, akhir kita adalah kena ambil nombor dia daripada bawah naik ke atas. Jawapan kita 1120 asas 4. Nampak? Ada soalan? Kita tengok. Cikgu, boleh tak ajar balik pengiraan bahagi tu? Yang dia bahagi ke darab. Ni bahagi ni. Yang 10 ni. Yang ni yang ni. Yang tu. Okey. Saya ambil contoh lain boleh? Boleh. Saya ambil contoh lain. Katakan saya nak tukarkan apa-apalah. Okey. Saya tukarkan kat sini 152. Asas 10. Nak tukar kepada asas 6. Nampak? 10 nak tukar kepada asas 6. Maksudnya dia dah 10 dah. Nak tukar kepada asas 6. Jadi kita tahu 10 nak pergi apa-apa pun kena bahagi. Jadi kita ambil kalkulator. Mula dengan 152. Kita bahagilah dengan 6. Ambil kalkulator. Bahagi je. Kalkulator kamu boleh buat terus je. Kalkulator kamu senang. 152 saya bahagi 6. Okay. Ada point banyak-banyak. Kita tak ambil point tu. Kita ambil nombor depan saja. 25. Kemudian saya bahagi 6 lagi. Pun saya ambil nombor depan je. Nampak? Lepas itu, boleh tak bahagi 6 lagi? Bila bahagi 6 lagi, kita akan dapat kosong, tak payah. Maksudnya tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Habis. Sampai sini je. Tak boleh bahagi dah. Okey? Kemudian jawapan kita macam mana? Kita ambil yang pertama, biasanya yang tolak tadi, tolak kosong. Kamu dah biasa buat, tolak kosong tak payah, ambil terus saja. 4. Yang mula-mula, bawah sekali. Kemudian yang ini kamu darab. Ni darab naik atas, bawa ke belakang. 4 darab 6. Boleh pakai kalkulator tak apa. 4 darab 6. Bawa ke atas. Tolak 24. Macam tu. Jawapan dia akan jadi 1. Okey, lepas tu yang ni pula. 25 darab 6. Pakai kalkulator je. 150 tolak. Jawapan akan dapat 2. Jadi jawapan akhir kita ambil daripada bawah naik ke atas. 4, 1, 2. Macam tu kaedah dia. Okey? Ini satu. Kamu boleh try nanti sebagai satu soalan. Oh, 4 tu tak tolak dengan 4 dah. 4 dia tak tolak dengan 4. Dia sepatutnya tolak dengan kosong. Saya tak tulis lah yang bawah sekali. Dia mesti mula dengan tolak kosong, tengok. Dia mesti mula dengan tolak kosong. Jadi kita tak, bila kalau dah biasa tak payah tulis, ambil terus yang nombor tu. Kalau kita tahu dah mula-mula sekali tolak kosong. Sekali lagi boleh? Kamu try sekali tengok buat. Boleh. Okey. Simple je sebagi ni. Saya nak kamu ambil nombor 48 asas 10. Tukar kepada asas 3. Cuba dulu. Okey 48 bahagi 3. Ini ni maksudnya nak buat apa? Bahagi 3. Cuba. Cuba buat. Sekejap je dalam 10 minit siap lah ni. 10 minit tu maksudnya 60 saat. Lama tu. Cuba. Kalkulator sebelah. Pakai kalkulator.
Okey, dah dapat ke? Macam mana? Ya, tak apa. Semak lagi, semak. 48 bahagi dengan 3. Ambil kalkulator. 48 bahagi 3. 16. Dapat cepat-cepat. 16 bahagi 3. Terus ambil kalkulator, bahagi 3 terus. Dapat 5. 5 kita boleh bahagi lagi 3. Bahagi 3 lagi. Dapat 1. Dia macam biasa. Yang bawah sekali ambil terus. Yang ini 1 darab 3 di belakang. Jawapan kita sini 2. Ini 5 darab 3 pergi belakang. Dapat 1. Okey, 16 darab 3 pergi belakang. Dapat 0. Di jawapan akhir kita ambil pada bawah, naik ke atas, kita akan dapat 1, 2, 1, 0 asas 3. Dapat? Sama? Sama. Okey, baik-baik. Ini maksudnya apa-apa pun nak pergi daripada 10, nak pergi ke apa-apa pun, tak kisah. Kan? Cuma kalau pergi 8 dengan 2, tekan kalkulator lah. Kamu boleh pakai mode base kamu. Okey. Dekat sini, soalan nombor apa tadi? Nombor 2 selesai. Kan? Pergi soalan seterusnya. Nombor 3 kat sini. Okey. Kenapa tak keluar nombor 3 ni? Kamu nampak tak nombor 3? Nampak. Oh, handset saya ni. Baru keluar. Slow. Okey. Rajah, di sebuah restoran menyediakan 2012 asas 3. Kan? 20 tu ada nombor asas nombor lagi. 2012 asas 3. Pesanan makanan dalam masa 6 jam. Okey. Kedai makan tersebut dibuka selama 12 jam sehari. Hitung bilangan pesanan makanan yang disediakan dalam masa 10 hari. Wah, dia punya soalan kebat ni. Kan? Okey. Jadi kita kena kira dululah. Kan? Dia kata dia sediakan banyak ni pesanan dalam masa 6 jam. Dalam masa 6 jam. Kemudian kalau sehari 12 jam, maksudnya kita darab 2. Jadi sehari kita akan dapat, kita darab 2. Bila nak darab 2, benda ni kita kena tukar dulu kepada asas 10. Senang. Tukar dulu pada asas 10. Nak darab 2 senang. Jadi saya akan tukar asas 10. Saya letak 0, 1, 2, 3. Jadi kat sini kita akan buat mula dengan 2 darab 3 kuasa 3 campur 0 tak payah. 1 darab 3 kuasa 1 campur dengan 2 darab 3 kuasa 0. Okey, kamu boleh ambil kalkulator, terus kamu kira saja. Kan? Okey, kalau pakai kalkulator kita akan dapat 27 darab 2 campur dengan 3 campur dengan 2. Kita akan dapat 59. 59 ni kita akan darab 2. Kenapa darab 2? 12 jam. Ni 6 jam, 12 jam. 59 darab 2. Okey, lepas darab 2 kita akan dapat 118. Kita darab pula dengan 10. Sebab apa? 10 hari. Jawapan kita akan dapat 1180. Siap. Ni mudah aja sebenarnya. Walaupun soalan dia kebat, dia mudah aja soalan ni. Cuma kena faham soalan dia sikit je. Faham sikit, okey, selesai, boleh jawab. Okey, boleh? Ini mudah kot, nampak? Tengok nombor 4. Nombor 4 ni panjang soalan dia. Ada gambar rajah. Okey. Kita lukis gambar rajah dulu. Nombor 4. Okey, gambar rajah kita kat situ ada bulatan. Ada segitiga kat situ. Tarik. Tarik.
Dekat sini adalah O, E, F, G. Tangent dia G, H, I. Okey, maklumat yang diberikan. Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. FGH ialah tangent bagi bulatan itu pada titik G. Kan? OEF dan OH adalah garis lurus. Kan? Garis lurus. Sekarang apa soalan dia? Tengok soalan pula. Okey. Diberi panjang FH sama dengan 16. FH. Ni 16. Okey. Tapi kamu kena ingat, bila dia letak dekat ni, tengah-tengah dia tangent, dia kena kat sini. Tangent ni akan menjadikan 90 darjah. 90 darjah, satu. Yang kedua, yang ini adalah jejari. Jadi yang ini pun adalah jejari. Bila ni jejari, maksudnya dia akan jadi segitiga sama kaki, sama panjang. Nampak? Bila sama panjang, maksudnya bawah dia pun akan jadi sama panjang. Sama panjang juga. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ OE. Sekejap. Dia ada bagi tahu sama panjang. Tak bagi tahu ke? Tak bagi tahu tak boleh. FH 16. OE 6. Ini 6. Okey, kemudian ini 16. Di sini pun 6. Ini 6 jejari, ini 6, ini pun 6. Ini pun jejari juga 6. Okey. Kemudian satu lagi saya ambil kat sini. 16 kita sama panjang lah. Dia akan jadi sama panjang. Tak boleh. Dia tak boleh jadi tak sama panjang. Sebab kita jaga segitiga dia tak boleh. Dia mesti akan jadi segitiga kaki sama. Sebab sudut dia sama ni. Sudut dia sama. Jadi kat sini saya akan ambil sini 16. Jadi sini 8. Sini pun 8. Okey. Cari panjang EF. Cari panjang EF. Okey. Yang ni bila dah jadi macam ni soalan dia. Kamu akan kena faham satu. Yang pertama tadi saya cerita. Tangent. Bila tangent jumpa dengan pusat, dia mesti jadi 90 darjah. Bila jadi 90 darjah, maka segitiga kita ni akan jadi segitiga bersudut tegak. Bila jadi segitiga bersudut tegak, maksudnya kita boleh dapatkan apa kat dia adalah Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Bila guna teorem maksudnya apa? Kamu kena tengok dia punya sifar teorem yang normal. Sifar teorem yang normal kita cek dulu. Dia ada 3, 4, 5, 5, 12, 13. 5, 12, 13. Ini yang normal. Okey. Jadi kat sini, kalau 3, 4, 5 ni, dia boleh kembang menjadi, kalau kita darab 2, dia akan jadi 6, 8, 10. Yang ini pun boleh darab 2, dia akan jadi 10, 24, 26. Dia boleh kembang lagi lah. Darab 3, darab 4 apa. Okay, tapi kenapa saya darab 2? Sebab saya tengok nombor dia kat sini. Tengok nombor dia. 6, 8. Sebab jadi bila 6, 8 maksudnya yang paling panjang adalah 10. Dia akan jadi mudah. Okay. Kalau yang ini 10 maksudnya berapa EF? EF kita adalah 10 tolak 6 dapat 4. Jawapan kita EF sama dengan 4 cm. Okey, ada soalan kat sini, tengok tu. Ini melibatkan bulatan, ada tangent, tangent pada bulatan, tangent pada bulatan. Tak ada. Okey, boleh. Nombor 4 ni. Biasanya bulatan ni soalan dia susah sikit lah, tak apa. Nombor 5, kita pergi nombor 5. Tengok nombor 5 ni melibatkan soalan apa ni? Penjelmaan. Yang ini pun kamu boleh skor, insyaAllah. Tengok. Okey. Nombor 5. Penjelmaan ataupun transformasi. Nombor 5. Transformasi. Okay. Tengok soalan dia. Rajak 4 menunjukkan satah kata segitiga Q ialah image bagi
segitiga P. Bila dia kata Q ialah image, kita akan buat Q image bagi P. Maksudnya P yang nak jadi Q. Sebab Q image. Dia mesti objek pergi ke image. Okey. Di bawah satu putaran. Di bawah satu putaran. Okey, apa lagi soalan tanya? Okay. Koordinat image bagi titik M di bawah putaran yang sama. Koordinat image titik M di bawah putaran yang sama. Okey, yang ini kita ada trik soalan ni kan. Okay. Sebab dia kata di bawah putaran yang sama. Tengok saya buat dekat dia punya ni kan, tengok. Okey. Satu cara dia, kita kena pergi cari dulu pusat. Tapi yang tu kadang-kadang agak leceh sikit. Leceh sikit. Jadi apa saya buat? Saya akan kaitkan M ni dengan P. Saya akan kaitkan M dengan P. Kemudian saya akan cari benda yang sama kaitan dia dengan Q. Okey. Contoh. Saya bagi contoh. Contoh kat sini kamu tengok saya buat. Saya tarik aja satu garisan. Terus. Kat sini. Daripada M terus pergi dekat P. Nampak bentuk dia macam mana? Macam kapak tu. Dia jadi bentuk kapak tu. Nampak? Kapak. Kan? Jadi apa kita buat? Kita kena buat dekat Q gambar yang sama. Jadi kalau gambar yang sama, kat mana Q tu? Okay, kapak dia kita kira berapa dia punya batang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita kena buat Q. Nampak sini ya? Buat benda yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Ini dia dapat terus tu. Jadi dia seolah-olah kapak tu kita baling. Pusingkan kapak tu. Dia jadi kapak. Okey, di jawapan kita itulah jawapan kita, ujung tu. Apa koordinat ke ujung dia? -1, 3. Ini kita guna teknik tambah gambar. Jadikan dia satu gambar. Okey, so dia kata M koordinat image bagi titik M di bawah putaran yang sama. Jawapan kita dia apa tadi? -1, 3. Tengok jawapan. -1, 3. Jawapan B. Boleh faham tak ni? Ni kena tengok. Ni kita kalau kamu kira betul-betul lain cerita dia. Kalau kira betul-betul kamu kena pergi cari apa? Dia punya pusat. Tu dia susah sikit pusat dia. Kan? Pusat putaran dia kat mana? Susah sikit. Kalau kita tengok pusat dia ni, saya tengok balik Kalau kita pakai pusat, saya rasa pusat dia sini. Ni pusat dia sebab apa? Ni dengan ni cantum akan jadi 90 darjah, nampak? Ni pusat dia. Okey, jadi pusat ni automatik kita tengok apa jadi dengan M. Pusat dia. Sini. Sini nampak. Jadi jawapan yang sama. Dapat jawapan yang sama. Okey? Tapi tak perlu lah. Ini lagi complicated. Saya lagi suka gambar kalau dia kata penjemahan yang sama, tarik je. Tambah-tambah putaran. Tarik je. Jadikan kapak ke bentuk apa ke. Tak kisahlah kamu tarik kat mana pun. Kan? Ada pelajar cikgu, saya tarik tempat lain boleh. Boleh tarik tempat ni. Boleh ujung. Tapi ujung ni susah sikit lah kita nak buat gambar kat sini. Ni kena sengit pula. Kan? Kena sengit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan sama tak? Nampak? Tariklah kat mana-mana pun. Dia gambar tu yang akan dipusingkan. Ini nombor 7 lah. Nombor 7. Lagi senang tarik tegak saja tadi. Okey. Kita pergi terusnya. Seterusnya. Nombor 6. Masih lagi dalam penjelmaan lagi. Kurang. Okey. Sini saya boleh buat lagi. 6 dia banyak pakai gambar tu je. Nombor 6. Sini kita tengok. Rajah 3 menunjukkan 2 buah segitiga yang dilukis pada grid segi 4 sama. Setiap segitiga M. Kan? Ada mana perkataan setiap, saya pun tak tahu lah. Segitiga M ialah image bagi segitiga M. M prime tu M prime. M prime ialah image bagi segitiga M di bawah satu putaran. Putaran.
Okey, apa soalan dia? Antara berikut yang manakah benar? Manakah yang benar kan? Okey, tengok mula-mula. Dia kata M ni adalah image kepada ni. Jadi ni jadi ni. Ni jadi ni. Kan? Jadi kalau kita tarik kat situ. Ni. Ni. Maksudnya yang ini jadi yang ini. Ke sini. Nampak? Nak panah. Gitu. Okey. Ini maksudnya apa? Putaran lawan arah jam 90 darjah. Kan? Okey, jom kita tengok. Apa dia punya cerita dah gambar dia lagi ni kalau saya stop ni. Sekejap, biar akhir situ. Jadi, pusat dia kat mana? Dekat X. Betul ke pusat dekat X? Betul. Pusat dekat X. 90 darjah ikut arah jam. Kita tadi apa? Lawan arah jam. A salah. X 90 lawan arah jam. Jawapan kita adalah B. Terus dapat jawapan adalah B. Pusat pada X lawan arah jam. Okey. Terus dapat jawapan B. 90 darjah lawan arah jam pusat dekat X. Okey. Itu nombor 6, terus nombor 7. Nombor 7. Okey. Rajah 4 menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Ini soalan fungsi kuadratik kan. 7. Ada dua graf, satu graf dia gemuk sikit, satu graf dia kurus sikit. Okey. Dilukis pada paksi yang sama, nilaikan nilai A yang mungkin. Okey, jadi kuadratik, graf kuadratik kan. Graf kuadratik macam soalan ni dia ada fx sama dengan negatif x kuasa 3. Kuasa 2. Kuasa 2 campur 3. Seorang lagi adalah gx sama dengan ax kuasa 2 campur dengan 3. Okey, kamu tengok. Sekarang kamu tengok apa perbezaan kat graf tu. Dekat graf tu, dia hanya menunjukkan gemuk dengan kurus graf tu. Itu je beza dia. Dia kurus gemuk je beza. Okey, ini kita panggil dia kelebaran. Kelebaran graf. Kelebaran graf yang efek dia adalah nilai bagi A. Nilai bagi A. Okey, cuma kat sini dia kena ada sifat dia dulu. A ni kalau dia negatif atau positif, ini hanya menunjukkan jenis graf, bentuk-bentuk. Kalau negatif bentuk dia masam, kalau positif bentuk dia senyum. Nampak? Jadi itu adalah negatif positif. Berapa besar A tu? Besar A tu kita tak kena. Contoh macam kita ambil bila kita dah tentu negatif, maksud kita tak tengok dah negatif lah. Kita tengok nilai dia pula. Nilai dia adalah lagi besar, nilai dia lagi kurus. Lagi besar lagi kurus. Contoh kalau saya bagi kat sini negatif. Ni nampak ni negatif 1. Negatif 1 maksudnya apa? Negatif menunjukkan bentuk graf masam, tutup negatif. 1 menunjuk dia punya kelebaran. 1 adalah kelebaran. Untuk siapa punya ni? Untuk fx. Dan kita tengok gx kita tu dia lagi kurus. Kalau lagi kurus maksudnya apa? Nombor dia mesti lagi besar. Nampak? Lagi besar nombor tu dia lagi kurus. Jadi maksudnya nombor dia mesti 1 ke atas. Dekat kita punya pilihan jawapan ada nombor 2. Jadi 2 kita bentuk sama maksudnya negatif. Negatif tu bentuk. Jadi jawapan kita adalah negatif 2. Boleh faham tak apa yang saya cerita ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Jadi kita panggil dia A ni apa? Menunjukkan apa? Kelebaran graf.
Okey. Begitu masuk terus soalan. Nombor 8 tak. Okey, nombor 8 kat situ. Hasil darab dua nombor positif ialah 96. Dan nombor yang lebih besar melebihi nombor lebih kecil sebanyak 4. Oh, soalan serentak ni kan. Hasil darab dua nombor positif. Dua nombor positif kita ambil ni X, Y. Sama dengan 96. Okey. Kemudian dia kata, nombor yang lebih besar melebihi nombor yang lebih kecil sebanyak 4. Jadi saya kata kat sini saya ambil sebagai Y lagi besar pada X lah. Jadi Y tolak X sama dengan 4. Contoh. Okay. Jika nombor yang lebih kecil ialah X, betul tu. Hitung nilai X. Jadi ini kita kena buat persamaan serentak. Nak buat serentak, yang pertama, dah jadi macam ni, kita kena pilih satu. Contoh kita nak cari X. Bila kita nak cari X, maksudnya dekat sebelah sini, kita mesti dapatkan Y dulu. Tolak pergi sebelah akan jadi X tambah 4. Nampak? Dapat Y ni masuk dalam ni. Y kita siapa? X tambah 4. Ini kita panggil kaedah penggantian. Ini dah jadi kuadratik. Kita dah boleh kembangkan dah. X kuasa 2 campur dengan 4X tolak 96 sama dengan 0. Sampai kat sini kamu boleh ambil kalkulator fakturkan saja. Fakturkan, ambil kalkulator, faktur kan. Pakai apa? Yang unknown, apa yang bukan unknown, degree 2. Degree 2. Faktur kan. A dia 1, B 4, C negatif 96. Jadi kita akan dapat jawapan dia X sama dengan negatif 12 dan X sama dengan 8. Okey. Saya darab dua nombor positif. Jadi yang kita nak apa? Yang positif. Sebab tu jawapan kita ambil apa? 8. Okey. Ini persamaan serentak dengan menggunakan kaedah apa? Kaedah penggantian. Penggantian. Boleh ke? Boleh faham? Ini jarang-jarang dalam soalan kuadratik ni. Okey. Tarik terus. Nombor 8. Okay. Nombor 9 pula. Ini implikasi. Panjang cerita ni. Kan? Implikasi kan? Okey. Berikut ialah dia punya implikasi. Kan? Implikasi ya, nampak? Tak nampak. Ialah satu implikasi. Okey. Soalan nak apa? Nyatakan kontra positif. Oh, yang ni banyak kali banyak cerita kan? Okey, nombor 9. Yang kamu kena ingat yang saya bagi tahu 4 tu. Implikasi akas songsang kontra. Okey, bahagian atas ni adalah jika A maka B. Akas balikkan. Jika B maka A. Bawah semua penafian. Contoh songsangan nafikan ni. Jika bukan A maka bukan B. Nafikan. Yang ni nafikan ni je. Jika bukan B maka bukan A. Jadi sekarang soalan nak apa? Kontra positif. Bila soalan nak kontra positif apa kita buat? Kita kena buat jika bukan B maka bukan A. Siapa A kita kat sini? A adalah apa? Jika 3 ialah punca bagi, jadi jawapan kita kat bawah kita mesti mula dengan yang B. B dia kata 3 bukan punca. Jadi penafian kita akan jadi 3 ialah punca. 3 ialah punca. Jadi kita mesti mula dengan 3 ialah punca. Jawapan kita C ataupun D. Okay, kemudian A pun kita kena nafikan juga. A kita adalah 3 ialah punca. 3 ialah punca. Kat soalan 3 ialah punca. Jadi nafikan
3 bukan punca. Jadi jawapan kita kat sini ialah D. Tengok. Boleh faham ke? Boleh. Ya, D. Ini jawapan kat sini nombor 9 D. Iaitu kita nafikan B, nafikan A. Okey. Nombor 10. Nombor 10. Di sebuah jabatan kecemasan. Sebuah jabatan kecemasan. 45% daripada jururawat berbangsa Melayu, 35% Cina dan bakinya India. Melayu 45%, kemudian Cina adalah 35%, India selebihnya. Ini peratus mesti jumlah dia mesti 100%. Jumlah. 45 campur dengan 35. Ini saja dah 80. Jadi balance kita kat sini apa? India adalah 20%. Okey. Hitung nisbah bilangan jururawat Melayu kepada bilangan jururawat India. Jadi dia nak nisbah Melayu kepada India. Senang nisbah. Peratus pun boleh. Nisbah kamu hanya perlu bahagi saja 45 per dengan 20. Ingat nisbah sama juga dengan bahagi. Tapi guna kalkulator sebab dia mesti dapat pecahan terendah. Jadi ambil kalkulator kamu 45 per dengan 20. Okey. Lepas tu tukar pecahan lah. Jadi kita akan dapat sama dengan 9/4. Jadi jawapan kita adalah 9 nisbah 4. Ini kena ingat iaitu nisbah boleh tukar kepada bahagi. Bahagi. Okey. Cikgu. Ya. India tu macam dapat 20%. Ini tolak je. Sebab apa? Jumlah semua mesti 100%. Peratus jumlah dia mesti 100. 100 tolak 45 tolak 35 dapat 20. Macam mana? Dia tolak je. 100 tolak 45 tolak 35. Oh. Dapat ni 20. Okey, boleh? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 11 pula. Nombor 11 kat sini. 11. Ini tak nampak, kena tengok dekat handset saya juga. Nombor 11 kat sini, rajah 5 menunjukkan gabungan dua bentuk segitiga PQR dan trapezium. Jadi bentuk dia gabung. Dia buat ada satu trapezium dan juga sebuah segitiga. Okey, kurang tak cantik sangat saya buat ni. Okey. P Q R S T. Jadi 22 15 25.3. Okey. Hitung perimeter dalam cm seluruh rajah itu. Okey, perimeter dalam cm seluruh rajah itu. Okey. Mana seluruh rajah? Kan? Perimeter sebuah segitiga dan juga sebuah trapezium. Jadi perimeter sebenarnya kita kena ambil sini semua. Ini. Ini. Ni. Sini. Dan sini. Okey. Itu kita ambil perimeter dia lah. Jadi dia bagi kat situ, kalau kamu tengok kita dapat kira sebenarnya soalan ni antara soalan yang dahsyat lah, kebat juga. Ini segitiga. Bila kita nak kira segitiga, kita mesti menggunakan segitiga bersudut tegak. Itu kat sini.
Okey, tegak. Jadi kat sini saya akan dapatkan 22 tolak 15 dapat panjang ni kan. Sekejap kalkulator. Okey, panjang ni akan dapat 7. Okey, bila kita dapat 7 kat sini, kan? Kat sini seterusnya kamu boleh dapat apa? Berapa panjang bawah ni? Panjang semua bawah ni, panjang ni boleh dapat. Sebab bila kita keluarkan segitiga yang atas tu, okey, segitiga yang atas tu apa saya buat? Sekarang saya dah ada sini 7, sini 25.3. Dah ada. Jadi saya boleh guna apa? Pythagoras theorem untuk cari yang bawah ni. Okey, macam mana nak cari? Yang ni tak boleh pakai, kita tak ada sifir yang tetap sebab nombor pelik kan. Jadi kita kena buat guna formula. Formula kita adalah ini formula Pythagoras theorem yang asal. A, B, C. Yang mana A kuasa 2 campur B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang pendek campur yang pendek dapat yang panjang. Okey. Jadi kat sini kalau saya letak kat sini sebagai X, saya akan dapat kat situ saya buat X kuasa 2 campur 7 kuasa 2 sama dengan 25.3 kuasa 2. Ini boleh pakai kalkulator lah cari X. Pakai kalkulator cari X kan. Okey. Sekejap Ini saya akan pindahkan 7 ke sebelah. Dia akan jadi 25.3 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Okey. Dapat tu kemudian sama dengan X kuasa 2 sama dengan 591.09. Ni. Okey. Kemudian saya buat apa? Nak dapatkan X, saya kena buat punca kuasa. Okey, pakai kalkulator je. Punca kuasa answer dapat jawapan X sama dengan 24.31. Dapat X. Nampak? Okey, jadi X ni panjang ni semua ni. Okey. Jadi bila dia suruh cari perimeter, apa kita buat? Kita hanya perlu campur semua. Okay, tengok. Yang ini berapa? 22. Campur dengan yang ini berapa? 15. Campur dengan yang ini berapa? 25.3. Okey. Yang belum kira apa? Yang bawah dengan yang ini. Nampak? Dan kalau kamu tengok betul-betul, yang bawah campur yang ini sama dengan ni. Panjang ni, X kita sama dengan ini campur ini. Nak kira sesuatu tak dapat. Dia kira terus. Jadi jawapan kita kali kita campur terus dengan 24.31 ataupun 24.3. Sebab dia pakai 1/40 kot. 2 tu. Jadi campur semua, kita akan dapat 22 campur 15 campur 25.3 campur 24.31. Dapat jawapan kita 86.61. Nampak? Ada jawapan B. Okey. Cuba tengok. Yang T dengan S ni macam mana kira dia? Kita tak kira TS sebab kita tak dapat kira satu-satu. Sebab tu saya kira ni, bila kita nak buat soalan dia tak tanya TS, soalan tanya perimeter. Jadi bila perimeter, kita campur semua, last kali kita kena campur TS dengan PQ. Sebab TS dengan PQ, bila kita gabung, dia akan jadi X ni sama. Sebab apa? TS ni sama dengan ni. Nampak? Sebab tu soalan ni bagus. Dia tak tanya kamu TS. Kalau dia tanya TS, susah kita nak kira. Tapi kalau dia tanya perimeter, kita boleh kira. Sebab kita tahu panjang ni. Panjang ni campur panjang ni kita tahu. Boleh faham? Okey? Boleh. Dia tak kira satu. Kalau dia suruh kira satu memang tak boleh buat. Sebab maklumat tak cukup. Ataupun panjang lagi. Kena buat pakai cari sudut lagi. Cari panjang ni lagi. Panjang cerita dia. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 12. Nombor 12 senanglah. Set antara favorite lah.
kan, untuk kamu punya apa SPM yang bagi saya kamu boleh jawablah set kan. Soalan nombor 12. Okay, dia bagi ada 3 bulatan bulatan besar, bulatan kecil dalam dia. Kemudian ada bulatan yang masuk dua-dua. Komet. L, K, J. Okay. Rajah 6 ialah gambar rajah Venn. Menunjukkan hubungan antara set J, K dan set L. Okay. Diberi bahawa set semesta J gabung K gabung dengan L. Antara berikut yang manakah benar? Okey, A dia kata L subset kepada J. Apa maksud A? L subset kepada J. Maksud dia kat sini adalah L duduk dalam J. Itu maksud subset. L duduk dalam J. Tapi kita tengok L kita bukan duduk dalam J. L duduk dalam K. Kan? Jawapan A kita salah. B yang benar. B kata K silang dengan J sama dengan L. K silang dengan J. Okay, kita tengok K dengan J. Bila kita perhatikan K dengan J saja. Perhatikan K dengan J saja. Ini K. Dan ini J. Silang kita kat situ. Ada kaitan dengan L? Tak ada. Jadi B pun salah juga. Okay. C. Apa dia bagi tahu? K gabung dengan L. K gabung dengan L. K gabung dengan L sama dengan K. Okay. K gabung dengan L sama dengan K. Nampak? Bila K cantum dengan L. K. Mana merah? Cantum dengan L. Memang jawapan dia K juga. Kan? Sebab yang besar, kecil duduk dalam dia. Jadi jawapan dia tetap yang besar tu. Jadi jawapan kita dah dapat. Iaitu C. Okay. Kenapa D salah? Dia kata J silang dengan K set kosong. Set kosong maksudnya J dengan K tak bertemu. J silang dengan K sama kosong. Ini maksudnya J dan K tidak bertemu. Itu maksud set kosong. J tak bertemu dengan K. Tapi kita J memang ada bertemu dengan K. Sebab tu jawapan kita adalah C. Ini soalan antara soalan yang bagus sebab kena cek satu per satu. Boleh? Boleh. Okey. Nombor 13. Okey, nombor 13 kamu cuba buat dulu sekejap. Nombor 13 cuba buat. Sebab set kita dah ulang kaji banyak dah kan? Kita tengok. Okey, dapat ya? Nombor 13 kan? Jadi nombor 13 kat situ. Tengok. Set semester adalah antara 24 hingga 42. Tak apa saya setarai kan?
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Itu dulu kita kan. Okay, kemudian P adalah apa? Adalah P boleh dibahagi dengan 3. Boleh bahagi dengan 3. Nombor 24. Boleh bahagi 3. Lepas tu dapat sikor sudah. Yang ni kita kira 3. 1, 2, 3, 27. 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 33. 1, 2, 3, 36. 1, 2, 3, 39. 1, 2, 3, 42. Ini semua boleh dibahagi dengan 3. Okey, kemudian Q. Gandaan 6. Gandaan 6 maksudnya sifir 6. 24 boleh bahagi 6. Sifir 6, 24. Dan kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42. Soalan dia tanya, cari bilangan, tentukan nilai. Nilai bagi N, P gabung dengan Q pelengkap. N maksudnya apa? Bilangan. Berapa bilangan P gabung dengan U pelengkap? Maksudnya adalah bukan P, bukan Q. Itu kena ingat. Ni, kalau macam ni senang dia baca dia. Bukan P, bukan Q. Yang kita nak cari bukan P, bukan Q. Okey, tengok kat atas. 24 buang. 25 okey. 26 okey. 27 ada bawah ni. Tak ambil. 28 okey. 29 okey. 30. 31 tak boleh. 32 pun tak boleh. 33 ada. Jadi tak boleh. Apa saya buat silap. Jadi 31. 32. Yang bawah ni yang tak boleh. Ni tak boleh. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Yang tu kita ambil. Maksudnya bukan P, bukan Q. Okey, jawapan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua akan dapat 12. Sama dengan 12. Boleh tak? Senang kan? Boleh faham? Boleh. Ya. Nombor 14. Okey, yang ini kita panggil dia apa? Teori graf, kan? Teori graf. Untuk soalan teori graf pula, nombor 14. Soalan dia minta apa? Yang mana adalah pokok, kan? Pokok. Pokok maksudnya apa? Dia adalah subgraf, kan? Yang mana menghubungkan semua titik, kan? Tapi tidak boleh ada kita panggil dia cycle, kan? Jadi kita tengok yang pertama A. A ni boleh jadi pokok, nampak? A boleh jadi pokok. Kenapa saya kata A boleh jadi pokok? Sebab nampak, ni dia terus pergi sini, terus pergi sini, pergi sini. Maksudnya dia tidak ada cycle kat situ. Dan dia adalah subgraf. Tengok. Yang kedua, yang sini. Ini tak boleh. Ni ada ni tak boleh. Yang ada ni tak boleh. Okey. Yang ini pun tak boleh. Ada cycle ni. Ini pun tak boleh. Okey. Cuma C dengan A. C dengan A dia saya tengok.
Kenapa C dengan A ni? Oh, okey. Oh, saya faham kenapa jawab. Kalau macam ni jawapan kita adalah apa? Adalah A. Kenapa A? Yang ini sambung dengan ni je. Ni sambung dengan ni je. Dia tak menyambungkan semua titik. Dia terputus. Dia punya rangkaian dia terputus. Dia tak boleh. Dia kena sambung. Sambung ni maksudnya kena ada sambung kat bawah ni ataupun kat bawah ni, kat sini mana-mana lah. Kena ada sambung. Baru boleh jadi. Dia panggil pokok. Pokok mesti ada sambungan, kesinambungan. Ni sambungan rangkaian ni. Pokok. Ini tak boleh ni sebab ni dengan ni ada putus. Okey. Jawapan kita kat sini nombor 14 adalah A. Cikgu. Ya. Kan kalau graf pokok disambung kan. Disambung. B pun sambung juga. Kenapa B salah? B ada cycle. Bila saya akan tengok B, beza dia antara B dengan A tengok. Dia ada station kat tengah-tengah ni. Bila ada station maksudnya dia boleh berlaku putaran kat sini. Nampak? A dia tak ada station. Maksudnya yang ini pergi sini, ni pergi sini, ni pergi sini. Dia tak ada station. Dia tak boleh berhenti di tengah, tak ada station. Kalau ada station dia jadi ni pergi ke sini, dia boleh pergi ke sini. Dia boleh pergi ke sini, dia boleh pergi ke sini, boleh pergi ke sini. Yang ni boleh patah balik. Pusing dia tak boleh. Sebab tu. C pula tak boleh sebab dia tak sambung. C maksudnya P akan pergi S je. Dia tak boleh pergi sini. Tak boleh. Dia mesti boleh pergi. Ni nak pergi sini dia lalu. Dia boleh pergi mana-mana. Laluan dia. Itu kita panggil pokok. Okey, yang ini ni je. Ni dengan ni dengan ni tak boleh. Yang D pun sama, dia ada cycle. Nampak? D ada cycle ni. Segitiga ni kalau dia ada wujud segitiga macam ni dia tak boleh. Dalam pokok dia tak boleh ada segitiga. Tapi segitiga ini bukan segitiga, ini macam contoh macam dua macam ni. Dia bertindih. Dia bertindih macam tu. Kita tengok macam tu. Dia tak kena. Dia bertindih. Sini dia boleh lalu. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Tengok nombor 14. Nombor 15. Nombor 15 pun pokok juga. Rajah 7 menunjukkan graf terarah berpemberat yang menunjukkan jarak dalam kilometer bagi 5 tempat. Tentukan laluan yang paling pendek R ke B. Ini senang objektif sebab dia bagi. Laluan paling pendek. Jadi kita kena ikutlah cerita dia. Yang pertama, laluan paling pendek saya ambil A, R, T, V. R pergi ke T, 7. T pergi ke V, 10. Maksudnya 17. Jadi nombor 15 kita A, 17. Okey, B, R, S, T, V. R, S, 5. 5 pergi T, 1, 6. 6 pergi ke V, 10, 16. B dah benar sekarang ni. B dah potong. Ada orang lain potong. C pula. C. R pergi ke T, 7. T pergi ke U, 9. U pergi ke V, 20. Out. Saya tak tulis lah 20. C dia 20. Out kan. Masih lagi pemenangnya dia ambil oleh B. D. R pergi ke S, 5. 5 pergi ke T, 6. 6 pergi ke U dulu, 8. 8 pergi ke V, 19. Jawapan kita masih lagi dipegang oleh B, 16. Ni senang soalan ni. Ikut je nak panah dia. Kan? Cuma kalau biasanya kalau dia bagi, dia kata cari yang terpendek. Dalam kertas 2 dia. Kita bagilah ABC, kamu kena pandai, kena cek. Tak semestinya yang pendek tu mesti jalan dia sikit. Tak semestinya. Kadang-kadang jalan banyak boleh jadi pendek juga.
Tapi kalau yang ini kita ambil dekat tengok B. B dia lagi panjang sikit jalan dia berbanding dengan A. Tapi A tu tak dapat. Sebab dia kalah satu. Okey. Itu nombor 15. Saya pergi terus nombor 16. 16. Bilangan maksimum buku yang boleh dicetak dalam masa 1 jam ialah 35 buah. 1 jam 35 buah. Okey. Puan Sushi bekerja selama 8 jam sehari. Jika dia mendapat tempahan buku sebanyak 4,800. Hitung bilangan hari bekerja yang diperlukan untuk mencetak sekurang-kurangnya 4,800 buah buku. Ini matematik biasa je. 1 jam 35 buah. Sehari dia boleh bekerja selama 8 jam. Jadi sehari dia boleh buat apa? Sehari dia boleh buat 35 kali dengan 8 kan. 5 kali 8 280. Okey. Kemudian kita tengok berapa? 4,800. Dia nak 4,800. Okey, bahagi dengan 380. Okey, jadi dia perlukan sebanyak 12 hari. Kawan-kawannya kena 12 hari. Okey, tapi kalau 12 hari dah cukup belum? Belum. Kalau kita dapat bila kita bahagi kat situ 4800 bahagi dengan 380, kita akan dapat 12.63. Okey, cuba perhatikan soalan dia. Dia kata hitung bilangan hari bekerja yang diperlukan untuk mencetak sekurang-kurangnya 4,800 buah buku. Sekurang-kurangnya maksudnya apa? Paling sikit 4,800. Lebih boleh ke? Boleh. Okey, hitung buku sekurang-kurangnya. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini. Apa kita buat? Jadi dia kena buat 13 hari. Kalau dia buat 12 hari, dia tak sampai 4800. Tapi dekat-dekat nak sampai. Tapi tak sampai. Kita nak 4800 atau lebih. Jadi kat sini, kenapa tak ada? Kejap saya kira. Oh, hari bekerja. Okey, bilangan maksimum buku yang boleh cetak dalam masa 1 jam ialah 35. Puan bekerja 8 jam sehari. Mendapat dalam buku sebanyak 4,800 buah. Itu bilangan hari bekerja yang diperlukan untuk mencetak sekurang-kurangnya 4,800. 4,800. Betul lah saya buat ni. 8 jam. 1 jam 35. Okey. Mungkin ada. Apa? Ya. 35 kali dengan 8, betul? 280. Itu ada silap. Jawapan ni, nombor apa ni? 16, sekejap saya tengok. Cikgu. Ya, ya.
Kalau 4,800 tu bahagi dengan 280. Oh, yalah bahagi dengan 300 pula. Saya baik kamu perasan. Saya baru macam jawapan. Cek kenapa salah. Betul. Saya pergi bahagi dengan 380. Kenapa? Saya pun tak faham. Salah tengok lah ni. Okey, bahagi dengan 280. Betul. Okey, silap saya lah. Jadi 4,800 bahagi dengan 280. Penat kira kat sini 280. Kat sini 300. Baru dapat. Jadi yang saya dapat kat sini adalah 17. Jadi 17.14. Jadi kita nak dapat supaya semua boleh dapat, kita kena jadikan dia, bundarkan jadi 18 hari. Jangan bundar 17. Kalau 17 maksudnya dia tak siap lagi. 17 tak cukup pun 4,800. Dia nak sama ada 4,800 ataupun lebih. Itu sekurang-kurangnya. Betul. Terima kasih. Aduh. Petang ni kadang-kadang ada jam. Benda simple pun tak nampak. Silap salin. Okey. Kita tengok balik. Nombor 17. Terima kasih. 17. Rajah 8 menunjukkan 2 garis. Okey, nombor 17. Yang dilukis pada satah kates. Dilukis pada satah kates. Okey. Kemudian soalan dia apa? Antara kawasan ABCD yang manakah memuaskan ketaksamaan dia bagi Y lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian Y campur 2X lebih besar atau sama dengan 12. Dua je. Kita tengok gambar rajah dia. Kat sini saya akan ambil ni dulu. Okey. Saya ambil yang Y3 dulu. Y3 sini. Y3. Jadi dia bagi tahu apa? Lebih kecil. Lebih kecil maksudnya kita ambil kawasan bawah dia. Ini kawasan bawah dia lah. Di jawapan kita antara C ataupun D. Antara C dan D. Itu kita pergi tengok dekat satu lagi persamaan pula. Dia kata lebih besar. Lebih besar maksudnya apa? Atas. Yang ni pula kan. Yang ni maksudnya kita ambil atas. Jawapan yang bertindih dengan kita adalah kawasan C. Ini mudah juga lah. Ini jawapan tu dapat kawasan C. Okey. Pergi terus Nombor 18. 18 indeks. Okey. Soalan nombor 18. Salin dulu. Diberi bahawa 3 kuasa 1/4. Bahagi dengan 3 kuasa negatif M. Sama dengan 3 kuasa negatif 9/4. Soalan dia cari M. Yang ni kita panggil dia hukum indeks. Hukum indeks ni kita boleh pakai apabila asas sama. Okey, yang ni kita boleh pakai. Kenapa? Sebab asas kita dah sama. Mana satu asas ni yang 3 ni? Ini kita panggil dia asas. Bila asas sama maksudnya kita boleh guna hukum indeks. Apa hukum indeks kita? Darab tukar jadi tambah, bahagi tukar jadi tolak. Ini paling basic. Jadi darab tukar jadi tambah, bahagi tukar jadi tolak. Kita terus bila dah sama kita tak tengok, kita buang. Yang tinggal apa? 1/4 bahagi tukar jadi tolak. Negatif M sama dengan negatif 9/4. Okey, jadi saya akan pindahkan negatif dengan negatif jadi positif. Jadi M sama dengan negatif 9/4. 1/4 positif. Positif pindah sebelah akan jadi negatif. Okey, jadi kat sini kita akan dapat negatif 10/4. Kecilkan negatif 5/2. Itu M kita. Jawapan kita akan dapat dekat A. Boleh? Ni indeks ini indeks yang agak mudah. Okey. Di nombor 19 terus 19. Okey, pecahan pula. Pecahan nombor 19 pecahan algebra. Algebra 6 per dengan X
campur 4 tolak dengan 8 per dengan X tolak 2. Apabila satu pecahan, kita nak kira dia, kita tengok tengah dulu. Tengah dia ada tolak atau tambah. Jadi maksudnya bawah dia mesti sama. Kita samakan. Bila kita nak samakan benda yang pelik-pelik macam ni, apa kita buat? Kita guna teknik darab silang. Yang ini akan darab sini, yang ini akan darab sini, dua-dua ni akan darab antara satu sama lain. Itu kita panggil dia darab silang. Dan bila kita tulis, dia akan jadi apa? 6 jumpa dengan X tolak 2. Tolak 8 jumpa dengan X campur 4. Per dua-dua ni berjumpa. Nampak? Okey, atas kita boleh permudahkan. Kembangkan 6X tolak dengan 12. 6X tolak dengan 12. Negatif ni negatif 8 jaga. Negatif 8. Negatif 8X. Negatif 32. Salah negatif lagi jawapan nanti. Bawah jangan usik lagi. Okey. X campur 4. X tolak 2. Atas boleh kira. Jadi 6 tolak 8 yang negatif 2. Negatif 2X. Nombor negatif 12 tolak 32. Negatif 44. Dan negatif 44. Okey. Jadi kita per kat situ. Kamu kena nampak X tambah 4. X tolak 2. Yang bila kamu tengok jawapan, belum ada. Kenapa belum ada? Tengok atas. Yang atas ni 2 dengan 44. Ini adalah kita panggil dia CP yang sama. CP2. Jadi kita boleh faktorkan CP2 keluar. Dia akan tinggal X. Negatif 44 bahagi dengan negatif 2. Kita akan dapat jadi positif 4 bahagi 2, 22. Sebab tu jawapan kita akan dapat D. Ini soalan dia simple ni. Tapi panjang cerita dia. Dia kena tengok perjalanan dia. Itu algebra. Dia panggil pecahan algebra. Kan kamu akan jumpa soalan ni dekat universiti nanti lagi sekali. Okey, nombor 19. Kita tengok satu lagi, nombor 20. Okey. Kertas saya dah habis. Saya ambil kertas ni . Nombor 20. Nombor 20. Diberi bahawa T per dengan 6T sama dengan punca kuasa 2 K tolak 1 per dengan 4T. Okey, dia perhatikan kat sini punca kuasa dengan per ni macam mana? Duduk dalam ke duduk luar? Macam ni duduk luar . Duduk luar senang sikit lah. Ungkapkan K dalam sebutan T. Ungkapkan K dalam sebutan T. Bila dia duduk luar macam ni, dia mudah. Kenapa? Bila duduk luar, dalam pecahan, kalau kiri dengan kanan dia ada benda yang sama, kita buang, potong aja. Kita boleh potong. Contoh macam ni, ni T, ni T. Ni boleh potong. Habis. Ni dengan ni tak boleh. Dia kalau sama dengan kiri kanan. Okey. 6 dengan 4 pun boleh potong, boleh kecilkan. 6 dengan 4 boleh kecilkan. Iaitu CP berapa? CP 2. Yang ni akan jadi 3. Ni akan jadi 2. Nampak? Betul kita tulis semula. T per 2 sama dengan punca kuasa 2 K tolak 1 per ni 3. Per 2. Soalan nak apa? Ungkapkan K. Jadi bila ungkapkan K, kita akan buang semua orang kecuali K. Contoh 1, 2 dengan punca kuasa ni harus dialihkan. Yang tinggal K. Jadi saya akan alihkan siapa dulu? Yang paling jauh dulu. 2 akan pergi dulu. 2 bahagi dia akan naik ke atas. Dia akan jadi 2T per 3 sama dengan yang tinggal ni. Punca kuasa pula macam pagar. Kita tak boleh pindahkan negatif 1 kalau pagar tak buka. Kita kena pindah pagar dulu. Bila kita pindah pagar, punca kuasa potong, dia akan jadi kuasa 2 kat sebelah. Okey, jadi sebelum kita pergi tu, kita kuasa 2 dulu. 2 kuasa 2, 4. T kuasa 2, T kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. K tolak 1.
Okay, jadi last kali kita pindah tolak jadi tambah. Jadi K sama dengan 4T kuasa 2 per 9 tambah 1. Dapat jawapan kat situ adalah C. Boleh Yang ni kemahiran algebra ni. Pindah-pindah penting. Kan? Ini kita panggil dalam topik rumus algebra. Okay, boleh. Ada kemuterai. Ini penting ni. Kalau kamu boleh cekap algebra matematik kamu, insya-Allah lah. Kan? Masuk universiti ni mudah kamu. Okay, kita tengok nombor 21. Ini saya target nak buat sampai sini lah. InsyaAllah nombor 21. Tengok nombor 21 kat situ. Satu ni banyak cerita. Panjang cerita dia. Dia tulis kat situ kan. Bilangan pula. Carta Palang dalam Raja Sembilan menunjukkan bilangan murid yang mengikut kelas tuition bagi subjek fizik, kimia, bio di sebuah pusat tuition. Diberi bahawa bilangan murid perempuan yang mengikuti kelas fizik ialah 24 orang. Perempuan fizik. Okey. Jadi apa kita buat? Bila kita dapat satu maklumat, kita pergi dekat maklumat tu, kita kira kotak dia. Kan? Contoh kat sini saya pun kira kotak dia kan. Kotak dia. Kita fizik kan, perempuan yang mana? Yang terang lah ni tak. Ni. Tak nampak. Nampak. Okey, ini perempuan. Jadi kita kira kotak dia berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Jadi maksudnya kita dah dapat maklumat iaitu 6 kotak mewakili 24 orang. Nampak? Jadi satu kotak sama dengan 24 bahagi 6. Dapatlah jawapan kita adalah 4 orang. Kita dah dapat wakil kotak tu. Sebab dia tak ada skala. Bila dah dapat wakil kotak, soalan boleh tanya apa pun kita boleh jawab insya-Allah. Cari jumlah bilangan murid lelaki yang mengikuti tuition di pusat tuition itu. Dia nak bilangan murid lelaki. Kita pergi kira kotak. Kita kotak murid lelaki kan. Kotak. Kotak bintang. Murid lelaki atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita dapat jawapan kita. Murid lelaki sama dengan 14 darab dengan 4. Okey. 14 dapat 40, 16, 56 orang. Okey. Tengok jawapan. Jawapan kat bawah. C. 56 orang. Boleh faham Boleh? Kira kotak je. Okey? Satu lagi alang-alang lupa pula ada satu lagi saya buat. Okey, betul. Soalan Okey, untuk nombor 22. Okey, itu penting 20 soalan mesti boleh buat. Tapi yang ini dalam 1 sampai 20 tak semestinya kamu kena wajib jawab 1 sampai 20. Ada soalan-soalan ni, cuma kita target 1 sampai 20 ni separuh, 10 soalan. 21 sampai 40 separuh. Okey lah tu cantik. Tapi itu target. Kalau boleh lebih lah. Okey. Diberi skor media ada 3. Yang ni adalah soalan yang susah kebat. Biasa melibatkan soalan macam ni. Skor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia punya kekerapan. 3, 4, 5, X, 5. Ni tengok betul kan. Okey. Saya akan buat dekat ni lah. Senang kamu nampak sikit. Okey, tengok. Jadual menunjukkan skor bagi sekumpulan murid. Diberi skor median ialah 3. Cari nilai maksimum bagi X. Nampak?
Bila dia kata skor median, apa maksud skor median? Median maksudnya tengah-tengah. Jadi dia kata 3 ni mesti duduk tengah-tengah. Skor median ni. Dia mesti duduk tengah-tengah. Tapi bila kita tengok tu, dia ada sempadan dia kiri dan kanan. Sempadan dia kiri kanan macam mana? Maksud, kalau dia sebelah sini, sempadan dia. Kan? Dia kata median maksudnya ini dengan ini mesti sama banyak. Kan? Ni dengan ini mesti sama banyak. 3 ni nak jadi. Kan? Jadi kat sini kamu tengok macam tak pelik. Kita kira belah sini pula. Dia ada 2 sepadan dia. Kiri dan kanan. Jadi kalau kita kira belah, macam kira belah sini ni 7, ni 10 lebih dah. Kan? Jadi median tu dia macam tu. Jadi kita kira sepadan ujung ni. Sepadan ni tak boleh pakai, kita pakai sepadan ujung ni. Sepadan belah sini pula kita kira yang ini dengan yang ini. Nampak? Jadi maksudnya sebelah kiri kita ada sebanyak 7, 12. Nampak? Sebelah kanan kita adalah X campur 5. Okey? Tapi kita nak pemenangnya siapa? Pemenangnya kita nak 3. Bila 3 nak pemenang, maksudnya 12 ni mesti lebih daripada ni. Kan? Jadi berapa kawasan belah sini? Yang belah sini. Supaya menang pemenangnya 3. Jadi jawapan kita adalah sebelah sini paling hebat pun adalah 11. Dia tak boleh sama. Kalau sama tengah-tengah. Cerita lain. Okay, itu namanya median. Jadi kalau 11, berapa X? Jadi X kita adalah X campur 5 sama dengan 11. Jawapan kita X sama dengan 6. Itu dia susah. Ini kefahaman dia. Median maksudnya tengah. Maksudnya balance kiri dan kanan. Kan? Bila kita dah balance kan, kita tengok pemenangnya siapa? Dia nak siapa? Dia nak 3 ke 4? Kurang faham cikgu. Boleh cikgu faham balik tu. Tu dia. Sebab tu yang ni soalan ni memang dia complicated sikit lah. Sebab median. Saya ulang boleh. Okay. Kalau kita tengok median ni, kita 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3, 4, 5, X, 5. Okay. Bila dia kata median 3, dan median ni maksudnya, bila kita bahagi 2, dia akan berada di dekat tengah. Kan? Jadi bila kita kotak dia kat sini, kan? Dia ada 2 sempadan lah. Sebagai 2 sempadan. Bila kita buat kat sini, maksudnya sempadan belah bawah ni, dia tak boleh pakai. Sebab apa? Sempadan bawah tak boleh pakai sebab apa? Saya letak ni, sebelah kiri saya ada 7 orang. Sebelah kanan ni 10. Maksudnya dia tak boleh nak balance dah. X kita letak berapa pun tak boleh balance. Jadi median dia bukan ambil belah sini, kita ambil belah sini tak. Kita ambil 2 sepadan. Nampak? Bila kita letak sepadan belah sini, maksudnya 3 duduk belah kiri. Jadi 3 mesti lebih 1 pada belah sini. Dia lebih 1 je supaya dia menang. Kalau dia tak menang, dia tak jadi median. Dia akan jadi median bila dia duduk tengah-tengah, dia lebih 1. Balance. Jadi maksudnya bilangan sebelah kiri saya ni, saya akan campur semua ni. Bila saya campur, saya dapat 12. Yang ini pula adalah X campur 5. Okay. Saya tak boleh letak X7. Kalau X7, 12. Nampak? Kalau 12, median dia siapa? Contoh, kalau saya letak X7. Kalau 12, median kita bukan 3. Median kita adalah kita kena ambil betul-betul dengan tengah. 3.5. Itu jadi median. Sebab tu dah kalau kita nak 3 jadi median, 12 ni mesti menang. 11 ni mesti kalah 1. Jadi berapa kat sini? Kita kena jadikan dia 11 saja, tak boleh 12. Kalau 11, berapa X kita yang paling besar? X yang besar adalah 6. 6 saja. Faham tak cerita? Median ni, median dia kita tengok, dia mesti tengah-tengah. Dia mesti balance kiri kanan. Lepas kita balance kan, kita tengok siapa pemenangnya. Kita nak 3 ke kita nak 4. Kalau nak tengah-tengah, balance kan betul-betul. Kan? Kalau nak 3.5, balance. Kalau nak 3, bagi 3 menang 1. Kalau nak 4, bagi 4 menang 1. Yang penting mula-mula bagi balance dulu. Boleh? Siapa tadi? Izran? Boleh cikgu, faham. Boleh. Okey. Jadi kalau boleh sampai sini dululah.
Kan nanti saya akan bagi sambungan dia lah lebih kurang hari Jumaat ni sambungan dia sebab saya sekarang ni saya fokus pada kertas 1 dulu. Kalau kamu exam kertas 1, kertas 2 kita dah buat banyak sebenarnya. Kan? Nanti saya top up sikit-sikit insya-Allah. Okey, kertas 1 yang risau ni. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Baik.